Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita mengadakan sidang media dan bagi laporan putusan Perpesaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM bagi tahun 2013. Sebelum itu saya ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang sama-sama menjayakan pendidikan di Terengganu ni, khususnya kepada kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, semua warga pendidik, masyarakat dan semua yang telah menyumbang kepada kejayaan yang berprestij bagi perpesaan STPM baharu ya. Okey, untuk makluman, bermula tahun ini perpesaan STPM 2013 menggunakan sistem modular ya, menggantikan sistem terminal. Sistem terminal ni maknanya kita periksa tu akhir lah, pada akhir tingkatan 6 atas. Jadi bagi sistem modular ini merupakan perpesaannya berlaku dalam tiga penggal. Okey, sistem ini merupakan kohort pertama dengan 3 kali perpesaan penggal melibatkan jangka masa 1,5 tahun, iaitu tingkatan 6 rendah perpesaan penggal 1, tekanan 6 atas bagi penggal pertama 6 atas dia panggil perpesaan penggal 2 ya. Dan penggal kedua untuk perpesaan penggal 3. Jadi 3 penggal ya. Dia tak panggil semester lah, tapi konsepnya sama macam semester ya. Berbanding dengan sekali sahaja bagi perpesaan STPM yang lama. Itu beza utamanya dari segi penilaian, dibuat 3 kali. Perpesaan STPM 2013 juga memberi peluang kepada mana-mana calon untuk mengulang dan memperbaiki keputusan perpesaan ya. Perpesaan bertulis bagi ketiga-tiga penggal tersebut berwajaran antara 60 hingga 80% bergantung pada aras kesukaran mata pelajaran, manakala baki wajaran 20 hingga 40% berdasarkan pentaksiran berdasarkan sekolah dengan cara penyediaan kerja khusus. Yang bertulis itu dan setiap penggal itu membawa 60 hingga 80 dan bakinya 20 hingga 40 bergantung pada mata pelajaran berdasarkan kepada pentaksiran berdasarkan sekolah. Di isu PBN ni dalam STPM dah berlaku dah sebenarnya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, putusan STPM 2013 yang diumumkan hari ini tidak termasuk pencapaian calon yang mengambil perpesaan ulangan penggal 3 ya. Perpesaan STPM tahun lepas diduduki oleh 3,002 orang calon yang melibatkan 52 pusat perpesaan dan 250 petugas perpesaan. Okey, pencapaian keseluruhan. Pencapaian calon STPM adalah berdasar kepada purata nilai grade kumulatif ataupun PNGK ya. Berdasarkan penggradan seperti berikut, iaitu dari A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D dan F ya. Dengan nilai grade mata pelajaran ya, NGMP itu 4.0, dia samalah standard macam yang lain juga ya. Dia turun 3.67 sampai F itu 0 ya. Dan di sini A sehingga kepada C ya, C saja tu, itu adalah lulus penuh. Zaman dulu dipanggil sebagai principal. Dipanggil principal tu ya. Kemudian C- ke bawah, kepada D itu lulus sebahagian. F itulah gagal ya, dengan membawa nilai grade mata pelajaran itu ya. Mana kalau power plate yang kita akan sebut, maknanya dia 4.00 ya. Cara perbandingan pencapaian keseluruhan ya, antara calon yang mendaftar tahun lepas 3,218, tapi yang hadir cuma 3,002 orang saja. Yang lulus penuh, kita ambil peratus lah 5.70, berkurang sikit lah dengan tahun lepas 8.76, dibeza 3.06% ya. Yang 4 mata pelajaran ya, kita dapat 58.53, meningkat berbanding dengan tahun lepas 41.46, 17.07. Kemudian yang 3P 19.82, berkurang sikit lah dengan tahun lepas. Tapi ni jangan silap faham ya, kerana PNJK keseluruhan ataupun lulus penuh keseluruhan ya, sebenarnya meningkat
yang 7.47 berbanding tahun lepas yang 6%, jadi meningkat 1.46. Perhatian nilai grade kumulatif juga meningkat 2.54 banding tahun lepas 2.40. Jadi di sini perhatian nilai grade ni makin besar makin baik. Kalau selama ini UPSR, PMR itu grade purata tu dia makin kecil makin baik ya. Dia terbaliklah. Jangan silap faham ya. Jadi di sini berlaku peningkatan 0.14 ya. Okey, berdasarkan isi lulus penuh 5 mata pelajaran berlaku sikit penurunan dari tahun lepas. Namun begitu, ia tidak mengganggu gap pelajar memohon melanjutkan pelajaran ke universiti kerana syarat permohonan kemasukan yang lulus penuh 4 mata pelajaran sahaja termasuk pengajian am ya. Dan sebenarnya calon mengambil 5 mata pelajaran ini tak ramai sebenarnya. Kebanyakan daripada sekolah menengah kebangsaan agama. Bagi sekolah menengah harian yang biasa mengambil 4 mata pelajaran sahaja. Dan penilaian untuk masuk universiti pun 4 mata pelajaran sahaja. Okey. Termasuk pengajian am. Peningkatan lulus 4 mata pelajaran sebanyak 17.07% melibatkan jumlah calon seramai 1,750 orang berbanding 1,236 orang pada tahun 2012, iaitu peningkatan 52% orang calon. Jadi bagi keputusan lulus penuh 3 mata pelajaran, 2 mata pelajaran dan 1 mata pelajaran berlaku sikit penurunan, iaitu 3.59%, 5.46% dan 3.49%. Okey, selanjutnya kita lihat kepada pencapaian berdasarkan grade purata sekolah. Okey. Di sini pun kita tukarkan kepada grade purata sekolah juga untuk perbandingan antara sekolah ya. Pencapaian sekolah berdasarkan grade purata sekolah GPS melebihi 2.60 adalah sekali ganda berbanding dengan tahun lepas. Kita cut point kita ambil 2.60 iaitu sebanyak 23 sekolah berbanding dengan cuma 9 buah sekolah sahaja pada tahun 2016. Okey. 2012. Fenomena keputusan pemeriksaan sedemikian rupa sedikit sebanyak kesan daripada pertukaran sistem terminal kepada sistem modular dan ianya memimpin pelakar kematangan dan konsisten dalam tindakan ya. Grade purata sekolah negeri, peringkat negeri meningkat daripada 2.40 pada tahun lepas kepada 2.54 pada tahun 2013 ya. Malahan grade purata negeri melebihi min ataupun purata ya, grade purata sekolah negara, grade purata negara sebanyak 0.01. Okey. Ini kita perbandingan lah. Sebenarnya tidak tepat sangat perbandingan ini kerana yang lama itu dia terminal yang akhir tahun saja. Akhir tahun kita 6 atas. Bagi yang sistem baru ni menggunakan 3 penggal ni, dia macam sistem universiti lah. Setiap semester tu ada peksa. Jadi belajar semester 1, penggal 1, peksa. Okay? Penggal 2 peksa, penggal 3 peksa. Jadi kita ni yang keseluruhan yang kita umumkan hari ini. Jadi berlaku peningkatan kalau nak bandingkan dengan sistem lama dengan baru, kita juga buat perbandingan berlaku peningkatan banding tahun lepas lah. Okay, jadi bagi sekolah yang mendapat grade purata sekolah 2.6 sekurang-kurang 2.60, kita senaraikan sini sebanyak 23 buah sekolah iaitu bermula dengan SMK Chung Wah Wee Seng 3.15 jumlah salonnya 21 orang. Yang kedua sekolah agama atas Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, grade purata sekolah 2.89. Yang ketiga SMK Bukit Payung Jertih Besut 2.84, SMK Putra Jertih 2.81, SMK Cukai Kemaman 2.81 juga. SMK Tekuk Ibrahim Setiu 2.78, SMK Sultan Ahmad 2.76, SMK Tekuk Bariah 2.75, SMK Nurul Ittifaq Besut 2.72, SMK Cenih Baru Kemaman 2.72 juga, SMK Kuala Telemong 2.71, SMK Syekh Abdul Malik 2.70, SMK Durian Guling 2.70, SMK Kuala Besut 2.69, SMK Nasiruddin Shah Besut 2.67, SMK Baru Alam Shah Kemasjid 2.66, SMK Mercang Marang 2.64, SMK Manir Kuala Terengganu 2.63, SMK Tengku Zainal Segara Marang 2.63, SMK Sultan Semaim Kemaman 2.63,
SMK Renek Besut 2.62, SMK Tengku Intan Zarah Berungun 2.62 dan SMK Bukit Besar Kuala Terengganu 2.61. Jadi ni kita ambil cut point grade peratus sekolah 2.60 berbanding tahun lepas cuma ada 9 buah. Alhamdulillah tahun 2013 dapat 23 buah sekolah, maknanya berlaku peningkatan yang besar lah. Okay. Ingat grade peratus tu di sini dia terbalik, dia makin besar makin baik lah. Kemudian pencapaian berdasarkan peratus lulus penuh. Berdasarkan analisis 23 buah sekolah lulus 100%, berbanding 17 buah sekolah saja pada tahun 2012. Selain itu 27 buah sekolah lulus penuh antara 90 hingga 99%, selebihnya 3 buah antara 85-89%. Keadaan ini menunjukkan tiada peratusan lulus penuh di bawah 80% seperti yang berlaku bagi tahun 2012 sebanyak 5 buah sekolah. Oleh demikian dinyatakan bahawa pencapaian pada tahun 2013 ini dah lebih baik daripada tahun 2012. Dan itu kita senaraikan satu sekolah yang dapat lulus penuh 100%. Juga 23 buah sekolah. Okay. Okey, kemudian kita lihat kepada pencapaian mata pelajaran. Berikut ialah pencapaian mata pelajaran Negeri Terengganu. Peningkatan 12 mata pelajaran lulus penuh membuktikan usaha gigih Jabatan Pendidikan Negeri dengan sokongan Institusi Pendidikan dan Sekolah. Terima kasih saya ucapkan atas budi ilmu yang tuan-puan semaikan dan jiwa anak didik kita. Pencapaian paling tinggi bagi kategori lulus penuh mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif, iaitu peningkatan sebanyak 45.38%. Selain itu, bahasa Arab dan pengajian perniagaan masing-masing meningkat sebanyak 25.82% dan 26.82%. Pencapaian lulus penuh bagi peratus antara 10 hingga 16% ialah mata sains sukan, information and communication technology, ekonomi, sejarah dan pengajian. Dan seterusnya adalah bagi calon terbaik peringkat negeri. Okey, kita mendapati ada 7 orang calon yang memperoleh purata nilai grade keseluruhan ataupun PNGK 4.00, iaitu mendapat 4 lulus penuh A bagi semua mata yang diambil, ataupun disebut sebagai 4 flat lah, 4.00. Okay, yang pertama saya umumkan Muhammad Syukri bin Muda, SMK Panjang Alam Kuala Terengganu. Dia mengambil pengajian bahasa Melayu, sejarah dan pengajian perniagaan. Okay. Yang kedua, Wee Ying Ni, SMK Chua Wising Kuala Terengganu. Beliau mengambil pengajian matematik T, chemistry dan biologi. Okay. Okay, yang ketiga, Syekh T1, SMK Teku Bariah Kuala Terengganu. Beliau mengambil pengajian bahasa Melayu, sejarah dan ekonomi. Yang keempat, Nur Hasnita binti Samsudin. Okey, yang kelima, Leong Yuang Yi, SMK Teku Intan Zarah Dungun. Beliau mengambil pengajian sejarah, geografi dan ekonomi. Yang keempat tadi pengajian bahasa Melayu, ekonomi dan seni visual. Okey, yang keenam, Nurus Syahirah binti Muhammad, SMK Paka Dungun. Calon ini mengambil pengajian bahasa Melayu, geografi dan ekonomi. Dan yang ketujuh, Pang Kek Lam, SMK Sultan Semaid Kemaman, pengajian bahasa Melayu, sejarah dan geografi. Jadi akhir sekali, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu mengucapkan setinggi tahniah dan syabas kepada para pelajar yang berjaya mendapat ucapan cemerlang, kepada pengetua, guru pengkanan, guru-guru dan warga sekolah, ibu bapa dan penjaga, warga Jabatan Pendidikan Negeri, warga Penjabatan Pendidikan Daerah. Terima kasih dan panggang kepada Yang Amat Datuk Menteri Besar Kerajaan Negeri Terengganu dan semua pihak menyumbang langsung pada kecanlangan SCPM ni, dan juga pada tuan-tuan barisan para media yang selalu membantu kita lah untuk menyatakan ataupun menyiarkan perkembangan pendidikan Negeri Terengganu ini.
Muhammad Syukri Denuga. Pusing, tak nampak. Ha. Pada mulanya saya tak pernah nyangka yang bahawa saya mungkin berjaya mencapai kesan 4.0. Saya hanya menyangka 3.92 saja. Tapi sebaik saja sampai ke sekolah, saya mendapat tahu bahawa saya berjaya mendapat kesan 4.0 dan saya berasa sangat teruja dengan keputusan tersebut yang dengan usaha saya selama ini, saya telah betul-betul rumus dengan sokongan pihak sekolah dan juga ibu bapa saya. Apa yang membuatkan adik nak ulang semula paper pengajian tu? Pada mulanya saya ingat saya mungkin mampu mencapai keputusan A tolak saja untuk subjek pengajian. Tapi hari ini baru saya tahu yang bahawa saya berjaya mencapai keputusan A. Ada tak antara amalan-amalan yang adik amalkan macam nak periksa sebelum ke solat hajat ke like apa ke? Saya menunaikan solat hajat sewaktu nak menduduki peperiksaan. Tapi pada hari-hari biasa sebelum peperiksaan, biasanya saya akan mengulang kaji dengan membeli soalan-soalan yang diterbitkan oleh pihak penerbit seperti Sasbadi dan pencetakan yang lain, dan saya melaksanakan ulang kaji tersebut pada setiap petang. Usaha sekolah sendiri, adik nampak macam mana? Pihak sekolah banyak menyediakan kemudahan seperti kelas tambahan dan juga para guru sedia berkorban terutamanya pada waktu cuti sekolah untuk menjayakan pelbagai aktiviti-aktiviti untuk pelajar tingkatan 6, dan saya berasa sangat bersyukur kerana pihak sekolah sudi meluangkan masa bersama guru-guru dan juga para pelajar untuk memastikan mereka berjaya meningkatkan prestasi dari semasa ke semasa. Kejayaan ni ada adik nak dedikasikan kepada siapa tak? Kepada pengetua ke? Sudah tentu kepada ibu bapa saya kerana telah menyara saya selama 20 tahun, dan tidak lupa juga kepada pihak sekolah kerana telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk saya mengulang kaji dan belajar, serta tidak lupa juga pada kawan-kawan dan sekolah lama saya, sekolah SMK Datuk Razali Ismail dan juga SK Gontok Nasi. Saya telah memilih Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pilihan pertama saya untuk subjek pendidikan PKU 6, dan saya juga telah memilih IPG, Institut Pendidikan Guru, untuk subjek sejarah. Nasihat saya untuk pelajar lepasan SPM, cubalah untuk memilih tingkatan 6 sebagai peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah dengan lebih mudah. Pembelajaran tidak susah, cuma memerlukan usaha yang lebih tekun dan gigih dan juga sokongan daripada ibu bapa. Yang sistem modular tu adik nampak macam mana sistem yang ni? Sistem baru yang Sistem ini mungkin lebih efektif berbanding sistem terminal yang sebelum ini diamalkan, kerana sistem ini memerlukan student untuk belajar setakat separuh tahun dan seterusnya peperiksaan. Mereka tidak perlu carry on dengan beban-beban untuk tahun lepas untuk dibawa ke tahun seterusnya. Ayah saya sudah meninggal dunia dan sekarang ibu saya yang menjaga saya bekerja sebagai penjaga. Penjaga, adik-adik orang? 9 orang. Anak yang ke? 9. Anak yang ke 9 anak bongsu. Ada tak abang-abang adik-adik, abang kakak-kakak yang berjaya menarik adik ke semua ke berjaya ada tak? Kebanyakan ahli keluarga saya terdiri daripada cikgu, 6 orang daripadanya, dan selebihnya biasa-biasa saja. Sedikit pun kerana saya mendapat galakan daripada ahli keluarga saya dan juga ibu saya sendiri dan juga pihak sekolah. Bila tahu pelajar SMK Panjang Alami muncul pelajar terbaik negeri dalam 7 orang tak? Yes, Ini hadiah untuk persaraan Tuan Ken macam mana? Ya. Yang penting pada saya ialah kejayaan anak-anak yang saya fikirkan, dan secara tidak langsung dia akan menjadi satu hadiah istimewa saya untuk saya bersara pada tahun ini, iaitu pada bulan 11 nanti insya-Allah. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kejayaan ini adalah kejayaan anak-anak.
kerana mereka sepatutnya memperoleh kejayaan yang cemerlang dan seluruhnya membolehkan mereka mendapat pendidikan di universiti-universiti yang terpilih. Begitu juga bukan pada kadar Muhammad Syukri sahaja, kepada anak-anak saya yang lain juga. Harapan saya supaya mereka juga memperoleh tempat di universiti nanti, insyaAllah. Macam yang pihak sekolah lakukan sendiri bukan soal pada SPM je. Untuk SPM ada tak apa yang InsyaAllah saya jangka juga akan ada lah. Esok saya tak tahu lagi. Ada pelajar yang cemerlang juga daripada Panji Alam untuk SPM ini. So kita tengoklah keputusannya esok, bagaimana hasil daripada. Dan saya nak terreviewkan hari ini, nak rakamkan penghargaan saya juga. Sesungguhnya usaha-usaha yang hebat ini ialah datangnya daripada guru-guru dan disokong oleh anak-anak pelajar yang bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka memperoleh keputusan yang terbaik. Rasa ni hadap seraan cikgu yang paling manis ke mana? InsyaAllah. Saya rasa begitulah. Dah tentulah selepas tahun yang kedua saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Panji Alam ini adalah saat yang manis. Mungkin saya terkedu sedikit tadi kerana bila bercakap daripada hati yang tulus dan ikhlas, itulah perasaannya kan. Nak melepaskan perasaan dan saya kira semoga Panji Alam akan terus cemerlang. Walaupun selama ini Panji Alam dianggap sebagai pilihan terakhir, tetapi jika keadaan ini berterusan, kejayaan demi kejayaan dirangkul oleh sekolah, saya kira Panji Alam akan boleh jadi sekolah pilihan ibu bapa selepas ini. Mak tengok mak oksigen mak oksigen ni dah peluk mak ada apa dia kata awak kena undang sikit mak peluk mak undang sikit Okey. Terima kasih ya. Dan banyak cikgu-cikgu yang mengajar dia. Terima kasih juga lah kepada yang sudi hadir. Dan Dia kat rumah dia anak bongsu kan. Mana perangai dia dulu? Cik cerita sikit. dia suka baca buku lah. Malu. Dia malu. Senang tak perangai dia suka buat hal tu? Senang nak jagalah. Senang lagi tak ada banyak buat hal. Boleh bergaul belaka adik-beradik. Lepas maya selalu doa untuk anak-anak belajar untuk berjaya dan berjaya. Anak-anak yang soleh dan solehah. Dia belajar, dia baca buku je, dia mau tak ada tuition, ada benda je. Kakak-kakak dia pun tak ada tuition. Belajar rumah je. Belajar dengan cikgu di sekolah. Cik Nek ke benda? Nego kelapa je jual santan.